Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar garis lurus, bagaimana kita nak membina tembereng garis, membahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis, garis serenjang kepada satu garis lurus, dan bagaimana kita membina garis lurus dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaannya. Okey, kita tengok. Ya. Bagaimana kita nak membina tembereng garis? Okey, apa dia tembereng garis? Okey, satu bahagian daripada suatu garis lurus dengan panjang tertentu kita sebut ia sebagai tembereng garis. Okey, contoh ya, bagaimana kita nak membina tembereng garis AB dengan panjangnya 8 cm dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Okay, apa yang kita perlukan ialah pembaris dan jangka lukis. Okay, langkah yang pertama, kita tandakan dulu satu titik. Okay, kita namakan titik ini adalah titik A. Okay, ya. Selepas itu, kita ambil jangka lukis. Kita ukur ya daripada pembaris kita bermula daripada 0 sampailah 8 cm. Sebab kita nak kita punya ni 8 cm. Okey, bila kita dah dapat 8 cm. Okey ya. So, kita boleh gunakan pembaris kita. Okey, kita letakkan pembaris kita. Okey, pembaris pula. Jangka lukis kita di titik A yang kita lukis tadi. Okey, so kita boleh gerakkan jangka lukis kita ke atas ataupun ke bawah ya. Okey, macam di sini. Saya gerakkan daripada atas ke bawah. So, kita gerakkan. Ikutlah kamu besar mana yang kamu nak ya. Bila dah siap, kita boleh pangkah. Ambil pembaris tadi. Kita letakkan di titik A tadi ya. Kita gerakkan pembaris kita tadi. Yang ni tak payah nak ukur lah ya. Kita ambil pensel. Kita lukis. Ya. Sorry ya. Sebab saya pakai garis lurus ya. Ambil pensel. Kita lukis. So, inilah garisan 8 cm. Kita tandakan di sini titik B. Ya. So, inilah kita panggil tembereng garis AB. Ya. Sekarang kita nak membina dua sama serenjang ya, pembagi dua sama serenjang. Jika suatu garis AB adalah berserenjang dengan tembereng garis CD dan membahagi CD kepada dua bahagian sama panjang, jadi garis AB itu dikenali sebagai pembahagi dua sama serenjang CD. Kita tengok di sini ya. Ni ada satu AB, satu garis. Ada satu garis CD. Jika AB ini membahagi dua sama serenjang CD, kita panggil garisan AB ini adalah dua garis sama serenjang. Dia akan membahagi dua garis CD ini, sebelah kiri dan sebelah kanan sama panjang dan membentuk sudut 90 darjah. Jadi kita tengok contoh. Bagaimana kita nak membina dua garis sama serenjang bagi tembereng garis. Ya. Diberi garis PQ dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris saja. Kamu cuba lukis dulu garisan PQ ni. Kamu ukur 6 cm ya. Sekarang kita dah ada garisan PQ 6 cm. Langkah yang pertama, kamu letakkan jangka lukis kamu betul-betul di titik P ni. Ya. Di titik P, kamu buka jangka lukis kamu sekurang-kurangnya separuh daripada garisannya antara P ke Q. Selepas itu, kamu gerakkan jangka lukis kamu.
Okey, saya ubah dia punya warna pen ya, biar kamu nampak. Okey. Okey. Kamu gerakkan ke bawah, kamu tandakan. Okey, tandakan. Okey, satu garisan di atas. Okay, sekarang ni kamu gerak pula ke atas. Okey, kamu lukis satu garisan di atas. Okey, bila dah siap, kamu ubah jangka lukis kamu. Pastikan bukaan jangka lukis kamu tidak diubah ya. Okey, so saya akan letakkan jangka lukis saya di titik Q pula. Okey, and then saya akan buat persilangan. Ya, di sini. Okey. Dan saya letakkan di Q semula. Okey, buat persilangan di sini. Okey. Kalau macam garisan ni, dia tak nampak bersilang kan? Okey, kamu letak semula dekat titik P. Pastikan bukaan jangka lukis kamu tidak berubah ya. Kalau berubah, kamu kena lukis semula. Okey. So, nampak ya? Kita dah dapat dua garis yang bersilang. Okey, ambil pembaris. Saya guna warna lain ya, biar kamu nampak. Okey, ambil pembaris. Daripada titik persilangan ini, kamu gariskan. Okey, buat satu garis lurus ya, sampai dia bertemu dengan persilangan yang di bawah tu. Okey ya. So, kamu dah dapatlah. Garisan ni saya besarkan, tebbalkan sikit. Okey. Dah siap. Inilah garisan serenjang kita. Okey ya. Okey. Sekarang kita nak tengok contoh lain. Okey, bagaimana kita nak membina garis serenjang kepada suatu garis lurus ya. Contoh ya, diberi satu titik M. Okey, kita nak bina garis serenjang kepada garisan PQ yang melalui titik M. Okey, sekarang kamu lukis dulu garisan PQ ni, panjangnya 6 cm dan tandakan titik M. Kamu buat jarak sikit ya atas ni. Ya, lukis dulu pada buku kamu. Langkah pertama, kamu letakkan jangka lukis kamu pada titik M. Ya, letakkan jangka lukis pertama pada titik M. Buka jangka lukis kamu sehingga jangka lukis kamu mengenai garisan PQ. Okey, bila dah kena, okey, kamu lorekkan pada barisan PQ. Okey, ini satu. Okey, sekarang kita ubah, kita letak pula dekat sebelah kiri. Lorekkan juga. Sama. Okey, bila dah selesai, kamu ubah kamu punya jangka lukis. Letak betul-betul pada garisan yang kamu lorek pada garisan PQ tadi dan kamu tandakan. Okey, dan kita pusingkan ya jangka lukis kamu tadi. Okay, ya, saya nak mudahkan, saya tukar sini. Okey, pusingkan. Okey, sekarang dah siap. Okey, apa yang kamu perlu buat? Ambil pembaris. Okay, ya. Kamu gariskan daripada titik M sampailah bertemu dengan garisan pangkah yang kita bina tadi. Okay, so garisan yang biru ini adalah garisan yang berserenjang daripada PQ ke titik M. Ya, sekarang kita tengok pula contoh yang lain ya. Bagaimana kita nak menggunakan jangka lukis dan pembaris untuk membina garis serenjang PQ yang melalui titik N. Okey, sekarang kamu lukis dulu PQ, garisan PQ dan tandakan titik N. Okey, panjang ni bergantung pada kamu. Kalau macam ni contohnya kamu nak buat panjang, kamu buatlah 7 cm contoh ya. Okey, sekarang lukis dulu. Okey, apa yang kamu perlukan? Okey, daripada titik N tadi, kita letak jangka lukis kita. Okey, pastikan bukaan jangka lukis kita tak boleh lebih dari garisan Q ni ya. Okey, saya tandakan. Okey, saya buka kecil sikit ya. Okey, saya tandakan satu garisan. Okey, di line antara N ke Q. Okey, lepas tu saya ubah ya.
saya dengan bukaan yang sama ya. Jangan ubah dia punya lebar ni ya. Okey, saya tanda pula dekat garisan N ke P. Okey, dengan menggunakan dua garis ini, kita akan lukis garisan pembahagi dia. Ya. So, saya akan mulakan daripada titik yang ni dulu. Okey ya. Yang ni kamu nak besarkan pun tak ada masalah ya. Okey, macam ni saya nak besarkan sikit. Bagi dia nampak. Okey, so saya akan buat tanda ya. Satu di atas. Okey, gerakkan jangka lukis kamu, buat pula tanda di bawah. Okey. And then dengan bukaan yang sama, ya, saya tukar dekat garisan yang satu lagi ni. Okey, jangan ubah ya dia punya bukaan ini. Okey, kita tandakan. Bagi dia bersilang. Okey, sini. Okey, lepas tu kita tandakan. Okey. Okey, ya, kita tandakan di atas pula. Saya gerakkan dia ke atas pula. Okey, tandakan. Bagi dia bersilang. Okey, bila kita dah dapat persilangan ini, kamu ambil pembaris. Okey, gariskan daripada atas tu sampai dia bertemu dengan titik N. So, ini adalah garisan yang melalui N. Ya. Okay, seterusnya kita cuba buat garis selari ya dengan menggunakan jangka lukis. Okay, dengan pembaris saja kita nak bina garis selari PQ yang melalui titik R. Langkah pertama, kita letak dulu titik ni, dekat jangka lukis kita di titik P. Buka jangka lukis kita, sampai dia kena ke titik Q. Ya. Kalau macam sepatutnya 5 cm macam saya ni, dia lari sikit lah ya. Okey, buka ni. Bila dah sama saiz, kita angkat jangka lukis kita. Kita letak dekat titik R. Lepas tu kita lukis ya. Kita lukis. Dah dapat yang ni. Sekarang ni letak pula dekat P. Lepas tu kita buka jangka lukis kita. Jaraknya sama dengan titik R. Ya, di sini kita pindahkan. Kita pindahkan, letak dekat Q pula. And then kita lukis. Bagi dia bersilang. So dapat sini. Ambil pembaris. Kamu daripada titik R tadi, kamu garis sampai dia bertemu dengan persilangan X dekat atas tu tadi. So, di sini dah kita punya garis selari dia. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kamu boleh buat latih diri muka surat 181 ya, 8.1F, soalan 1 dan soalan 2. Dan juga soalan 3 dan soalan 4 dengan menggunakan langkah kerja yang telah kita pelajari tadi. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.